Ya. Ha? Ha? Masuk pertandingan. Okey. Alright. Okey. Okey. Judi ni sebenarnya dia satu larangan yang besar lah dalam muamalah. Hatta kalau kita belajar dalam modul-modul muamalah yang ada, mesti ada dalam larangan muamalah salah satu adalah al-qimar, judi atau gambling. Ya, mesti ada punya. Dan judi ni tuan-tuan, ada sebagainya dia jelas. Ada judi ni kita pergi beli tu bayar tikar. Ni okey kok direct lah. Sedap pergi kasino ke. Tapi kasino kita kat kita Highland orang Islam tak boleh masuk tau. Muslim are not allowed. Macam sport tu biasa pun Islam tak boleh masuk. Tapi kalau dia masuk tu yang kalau orang majlis agama berada lagi terabur tu. Ada orang pakai kopiah tapi depan sport tu dia simpan kopiah dia. Lepas dia beli kad tu dia balik dia pakai balik kopiah dia. Macam tuan. Itu clear kan? Itu clear lah. Satu lagi yang agak kita boleh kata indirect lah, unclear. Bukan indirect sebenarnya, kalau kita belajar kita tahu dia direct juga. Tapi seolah-olah macam tak clear. Unsur judi yang ada dalam pertandingan seumpama itu. Ada ulama-ulama kita yang buat buku khas. Itu unsur judi dalam permainan mana pertandingan lah tournament. Ya. Macam mana dia boleh jadi judi? Bayar tak semestinya judi tuan. Okey, jom kita lawan badminton malam ni. Haji letak RM10, saya letak RM10. RM20. Siapa menang dia ambil. Lawanlah, Haji menang, Haji ambil RM20. Ataupun saya menang, saya ambil RM20. Satu cara yang lain, saya je letak RM20. Ataupun Haji je letak RM20. Lawan. Siapa menang, dia ambil. Dua-dua bayar. Dua-dua RM20. Tapi pasal apa yang first tu judi, yang kedua itu tidak judi? Pasal apa? Pasal yang pertama tadi dianggap pertaruhan kerana melibatkan orang yang menyertai kedua-duanya. Kalau ada tiga. Kalau ada empat. Kalau ada 100% sembayanglah ke. Tapi yang menang bukan semua. Jadi pertaruhan lah tu. Tapi kalau sebahagian bayar, sebahagian tidak bayar, maka dia tak jadi judi. Ya? Bukan isu bayaran tu. Bayaran dia tak ada isu syariah sama sekali. Tapi bagaimana bayaran tu dilakukan? Which is pertandingan. Yalah, kita buat pertandingan. Betul tak? Ada nak beli baju, ada nak bagi makanan, ada nak bagi itu, bagi ini. At the end, hadiah. Dan setiap orang yang masuk pertandingan tu, bayar banyak tu, dan itulah dia punya perincian untuk yang dia bayar. Kalau dia dapat resit, setiap orang dapat benda yang sama. RM50, 10 yen ni, 10 yen ni. Maka dia judi. Kerana semua orang bayar. Tapi tak semua dapat hadiah. Ya? Tapi kalau tak bayar ke semuanya, sebahagian je bayar. Tapi sebahagian tidak bayar, dia tak ada judi. Ya, peserta ada 100 orang, 2/3 je bayar, 1/3 tak bayar. Maka dia tak ada masalah sama sekali. Selagi mana pertandingan itu bukan bergantung pada nasib. Kalau bergantung nasib tak boleh juga. Dia ada kriteria itu. Tuan-tuan boleh download panduan pertandingan dalam bab judi ni, Jaki yang dikeluarkan. Dia ada sama-sama baca dulu. Jadi pertandingan berbayar tak ada masalah. Cuma nak mengelakkan judi, elakkan dibayar oleh semua peserta. Itu satu cara. Sekurang-kurang 2/3 yang bayar, 1/3 jangan bayar. Sebab Nabi SAW pernah juga buat pertandingan. Dia sudah hadis tu ada isu sikit. Tapi dia pernah pakai oleh para ulama tak silap saya. Hadis tu ada isu dia. Dia panggil muhallil. Muhallil ni ialah kalau 3 orang bertanding, 2 orang je bayar. Seorang tak payah bayar. Di mana majoriti mengatakan bahawa tidak judi. Ada khilaf lah, tapi majoriti kata tidak judi. Dia guna pakailah dalam konteks semasa lah dalam pertandingan. Jangan bayar semua. Itu satu cara nak elakkan judi. Bukan isu bayaran tu, bayar tak ada masalah. Tapi elakkan dibayar oleh semua peserta. Ya, sekurang-kurang 1/3 tidak bayar, 2/3 bayar. Macam tu lah. Macam saya nak buat sendiri. Macam mana aku? Kalau awak jadi penganjur. Ya, itu satu cara. Cara yang kedua ialah semua orang kita ambil yuran. Tapi yuran itu tidak dipecah-pecahkan, tidak di-breakdown-kan. Ia hanya dilonggok dalam satu dana. Kemudian daripada dana itu, kita nak buat makan, kita ambil sikit. Kita nak buat beli baju, kita ambil sikit. Kita nak buat beli hadiah, kita ambil sikit. Macam boleh gitu. Dah, bayar RM50. Tapi kita tak breakdown lah mana RM50 ni untuk apa. Ini untuk keseluruhan program. Macam tu aja. Ada keharusan di situ. Dia panggil wang tu tidak dipecah-pecahkan, dilonggokkan, kemudian diambil sedikit demi sedikit untuk menggunakannya. Macam nak buat, fikir sendiri lah. Biasanya kalau buat macam tu kadang dia tak berapa efektif untuk pertandingan ni. Sebab orang bayar dia nak jelas everything, betul tak? Tapi itu salah satu cara untuk mengelakkan. Kenapa? Kerana bila dilonggok sekali, akan ada orang yang diambil hadiah daripada duitnya, dan ada yang tidak juga. Pasal longgok kan? Dua cara. Dan yang ketiga, cara yang paling selamat sekali. Dan itu disarankan dalam panduan Jaki itu.
hadiah disediakan oleh pihak lain ataupun dibeli dengan menggunakan duit yang lain bukan daripada yuran si peserta, itu yang very preferable. Dia ada 3 cara lah untuk mengadakan judi jika melibatkan pembayaran. Pertama, bayar, tapi tidak semua orang. 1/3 tak boleh bayar. Yang kedua, bayar semua tapi tidak diperincikan, dilonggokkan saja, kemudian diambil untuk digunakan satu persatu. Yang ketiga ialah semua bayar tapi hadiah tidak dibeli daripada yuran itu, tapi diberi oleh pihak ketiga, hadiah atas umpamanya, atau dia beli pakai duit juga tapi duit penganjur hak lain lah, bukan daripada yuran. Setakat saya tahu 3 ni lah cara-cara untuk mengadakan judi dalam pertandingan berbayar. Yalah, salah satu lah. Mana 3 ni applicable lah. Dan kami pernah bincang dalam kelas kami pun 3-3 ni okey. Nampak? Kita begitu lah.